Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang, dan salam satu Malaysia. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum perdana bersama saya, Nada Nabiha, pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum bahawa masalah sosial dalam kalangan masyarakat sama ada golongan remaja maupun dewasa kini boleh dikatakan berada pada tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Gejala sosial ataupun masalah sosial adalah satu aktiviti atau perlakuan yang membabitkan perlakuan atau tindakan negatif yang menjejaskan maruah diri, keluarga, komuniti, masyarakat serta bertentangan dengan ajaran agama dan undang-undang negara. Seperti yang kita ketahui, baginda Rasulullah SAW telah diutuskan oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk membimbing manusia ke jalan yang benar dan diredai oleh Allah. Ia amat menyedihkan apabila kita dapat lihat akhlak dan cara hidup masyarakat sekarang telah jauh terpeso dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Malah, perbalahan dan pergaduhan dalam kalangan masyarakat sering berlaku, walaupun ia melibatkan perkara yang remeh seperti penceraian suami isteri dan sebagainya. Justeru, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada hari ini, iaitu Islam sebagai ad-din yang bertemakan Islam sebagai satu cara hidup. Persoalannya di sini, apakah sebenarnya konsep qudwah hasanah dan bagaimana cara untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam seluruh aspek kehidupan untuk dikaitkan dengan masalah sosial masyarakat kini. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel pertama kita pada hari ini, Saudari Siti dari Johor. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat Cik Pengerusi. Cik Pengerusi, bagaimana pula? Alhamdulillah, sihat juga. Seterusnya, ahli panel kedua kita, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, Saudari Wildani dari Kelantan. Selamat datang juga buat saudari. Terima kasih saudari. Sama-sama. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah sebenarnya konsep qudwah hasanah ini? Terima kasih pengerusi yang cantik molek pekertinya membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu, yang dihormati barisan tetamu kehormat, kombinasi intelektual kehakiman, rakan panel saya dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Makna yang sebenar bagi qudwah hasanah ialah merujuk kepada contoh mulia dan misali yang dicerminkan oleh seseorang individu, di mana pencerminan tersebut berkaitan dengan peribadi, tindakan dan natijah pergerakan akliyah iaitu berdasarkan ilmu yang ada. Jasmani iaitu berdasarkan keterampilan baginda yang begitu mulia. Qudwah hasanah yang perlu diikuti dan dicontohi ialah Nabi Muhammad SAW. Justru apabila mengulas atau memperbahaskan mengenai akhlak dalam kalangan ummah, adab dan akhlak Rasulullah adalah sebagai contoh. Menurut Muhammad Mukhtar pada tahun 1994, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang diberi wahyu oleh Allah, dididik, ditarbiyah,
dijaga dan dipimpin oleh Allah serta menjadi contoh dan ikutan. Hal ini disokong oleh Marzilah pada tahun 2003 yang menggambarkan seluruh kehidupan baginda Rasulullah SAW adalah teladan yang perlu dicontohi dan diikuti dalam kehidupan seharian. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Yang bermaksud, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Sesungguhnya kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah lapangan yang cukup luas untuk dijadikan tauladan bagi sesiapa sahaja. Terima kasih kepada panel pertama atas lontaran konsep Qudwah Hasanah yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, panel pertama ada menyatakan bahawa Qudwah Hasanah yang perlu diikuti dan dicontohi oleh masyarakat ialah baginda Nabi Muhammad SAW. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai Qudwah Hasanah iaitu teladan yang baik adalah sebuah keniscayaan bagi umat Islam. Maka di sini jelaslah bahawa pengamatan seluruh kehidupan baginda dapat memberi kesedaran dan motivasi kepada masyarakat untuk memelihara kepribadian diri mereka. Justeru dapat kita kaitkan keterampilan Nabi Muhammad SAW dengan masalah sosial yang semakin menjadi-jadi dalam kalangan masyarakat. Justeru, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Untuk mengatasi masalah sosial dalam kalangan masyarakat, bagaimanakah cara supaya masyarakat dapat mengelakkan diri mereka daripada terpengaruh dengan budaya-budaya yang tidak berlandaskan agama Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengerusi yang tidak kurang petah bicaranya atas kesudian menjemput saya untuk berbicara dalam forum kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, apa itu akidah? Perkataan akidah itu sendiri berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu al-aqdu yang bermaksud ikatan. Maksudnya di sini kepercayaan, keyakinan atau keimanan yang murni mengakui kewujudannya dari segi Rabbi, Malik, Ma'bud atau Ilahi. Sebenarnya, maju mundur sesuatu bangsa, berkembang runtuhnya negara, bahagia, sengsara, kalah menang dalam peperangan tidak bergantung pada nasib, tapi bergantung pada akidah yang diyakini dan sejauh mana adanya keserasian antara perilaku mereka dengan sunnatullah. Dewasa ini, akidah masyarakat semakin terpesong disebabkan mereka semakin lama semakin alpa dan leka dengan dunia. Sebagai contoh, kita dapat lihat pada masa kini telah banyak muncul golongan-golongan Wahabi, golongan-golongan Syiah, dan dalam bahasa Arab, Syiah itu bermaksud pengikut. Tetapi apabila disebut Syiah pada hari ini, mereka ialah golongan yang mengagung-agungkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan menganggap beliaulah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah. Perkara ini sememangnya secara terang-terangan bertentangan dari sudut Islam yang sebenar dan dampak daripada penyimpangan akidah ini menyebabkan sesebuah bangsa dan kaum itu menuju jurang kehancuran. Kita dapat lihat melalui satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba pada manusia tahun penuh kebohongan dan pada saat itu orang bodoh dianggap jujur, orang jujur dianggap bohong, pengkhianat dianggap amanah, orang amanah dianggap mengkhianat.
Dan pada ketika itu, golongan Ruwaibidah berbicara. Kemudian baginda ditanya, siapakah golongan Ruwaibidah itu? Maka Nabi pun menjawab, orang yang bodoh lagi fasik yang menguruskan urusan umum yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya hadis ini merupakan hadis tentang tanda-tanda akhir zaman di mana Nabi sendiri memperingati kita bahawa akan banyak berlaku penipuan, pembohongan dan pendustaan oleh golongan-golongan yang berpengaruh. Oleh sebab itulah, kita sebagai umat akhir zaman perlu dan sepatutnya mempersiapkan iman dan akidah kita dalam menempuh dunia akhir zaman ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengikut ajaran dan teladan daripada Nabi Muhammad SAW. Kita perlu mendalami ilmu dan ajaran agama Islam yang sebenar, iaitu Islam yang diterima oleh umat pada zaman Nabi Muhammad terdahulu. Islam sebenarnya menitik beratkan aspek pemantapan keyakinan dan kekuatan akidah. Keyakinan ialah keadaan hati merasai ketenangan tanpa terselit sebarang keraguan dalam setiap tindakan. Ia menjadi ilmu yang bertindak sebagai perisai dan tidak dapat ditembusi angan-angan. Seperti mana ulama tasawuf tersohor Syekh Junaid Al-Baghdadi pernah berkata, keyakinan ialah ketetapan ilmu tidak berubah-ubah dan terumbang-ambing serta tidak mudah goyah dalam hati. Dalam tahap ini, barulah Muslim dapat mencapai hakul yakin, iaitu berasakan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dalam amalan, perilaku dan tindakannya setiap detik. Dia juga akan merasai kemanisan iman tiada tolok bandingnya dan menikmati kebahagiaan abadi dunia dan akhirat. Oleh sebab itulah, setiap Muslim wajib memantapkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi jalan menuju kesempurnaan iman hakiki. Sungguh intelektual pemikiran saudari kita panel yang kedua. Memang tidak dapat disangkal lagi bahawa dunia zaman sekarang ini penuh dengan ajaran sesat yang jauh dari landasan agama Islam. Ajaran sesat adalah satu fenomena yang mengancam keharmonian masyarakat Islam di Malaysia dewasa ini. Semakin hari, semakin ramai masyarakat yang mula mempercayai dengan agenda-agenda yang ditimbulkan oleh orang kafir untuk merosakkan akidah Islam. Memang benar apa yang dikatakan oleh panel kedua, bahawasanya umat Islam perlu memperkuatkan keimanan mereka dalam menempuh cabaran akhir zaman kerana majoriti masyarakat yang terjebak dalam ajaran sesat ini adalah mereka yang kurang ilmu agama dan lemah iman. Di sini, saya ingin memberi sedikit pendapat bahawasanya penting pendidikan kepada masyarakat sejak kecil lagi. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Hal ini kerana melalui pendidikan di sekolah maupun di rumah, masyarakat akan membesar dengan penuh ilmu tentang sejarah Islam serta mereka mengetahui apa yang benar dan apa yang tidak benar berlandaskan ajaran Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan kewajipan bagi setiap Muslim. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Seterusnya, saya ingin bertanya secara ringkas kepada ahli panel pertama kita. Bagaimanakah umat Islam pada hari ini dapat mencontohi kedua hasanah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian mereka? Terima kasih Cik Pengerusi atas soalan yang diajukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya berkongsi pantun 4 kerat yang berbunyi cantik kuntuman bunga dahlia, pohon melati di tepi perigi. Rasulullah SAW junjungan mulia, halus pekerti, indah peribadi. Pantun tersebut menunjukkan bahawasanya Nabi Muhammad SAW
mempunyai budi pekerti mulia yang boleh dijadikan ikutan. Sebagai tamsilan, anak muda boleh mendapat pedoman kerana Nabi Muhammad SAW pernah menjalani kehidupan sebagai anak muda yang rajin bekerja dan memerah keringat tanpa bergantung kepada keturunannya yang mulia dan kedudukannya yang istimewa. Seorang yang masih bujang boleh mengambil pedoman dari hidup Rasulullah SAW kerana baginda tidak berkahwin kecuali selepas berumur 25 tahun. Si suami yang mempunyai seorang isteri boleh menjadikan Rasulullah sebagai ikutan kerana baginda hanya bersama dengan seorang isteri, iaitu Khadijah, sehingga umur baginda 50 tahun. Mereka yang berpoligami juga boleh menjadikan Rasulullah SAW sebagai panduan dalam 10 tahun terakhir baginda mempunyai ramai isteri. Antaranya seorang anak dara dan lainnya adalah janda. Ada yang muda dan ada pula yang tua. Ada dari bangsa Arab dan ada pula dari Bani Israel. Seorang bapa boleh melihat kehidupan Nabi ketika memiliki anak dan ketika kematian anak-anaknya. Seorang datuk pula dapat menghayati pedoman hidup Rasulullah SAW ketika baginda melayan dua cucunya, iaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Seorang pejuang dapat melihat Rasulullah SAW sebagai pejuang. Bagaimana berlangsungnya peperangan? Apakah adab dan disiplinnya? Bagaimana halnya ketika menerima kemenangan atau kekalahan seperti dalam Perang Uhud? Malahan, seorang penguasa, pemerintah raja, presiden atau ketua kerajaan boleh menerima pedoman dari hidup baginda SAW ketika mana memiliki kekuasaan lalu baginda berlaku adil dan menegakkan hak dan kebenaran. Baginda SAW telah meninggalkan untuk kita warisan agung dalam lapangan ini. Sebenarnya, sama ada pemerintah atau yang diperintah, semua boleh melihat kehidupan baginda. Baginda hidup sebagai rakyat biasa dalam pemerintahan orang lain di Mekah dan sebagai pemerintah di Madinah. Begitu juga bagi orang kaya atau miskin. Baginda pernah merasai kefakiran dan kemiskinan sehingga terpaksa mengikat perut dengan batu, bahkan 2 biji batu. Baginda juga pernah menerima habuan yang banyak apabila diberi kemenangan dan mendapat ghanimah, iaitu rampasan perang yang banyak, sehinggakan akhir keseluruhan Arab dan semenanjung Arab tunduk di bawah kekuasaannya. Begitu hebat kata-kata dan penjelasan yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Apabila kita mengingati balik sirah baginda Nabi Muhammad SAW ini, sedikit sebanyak telah dapat memberi kesedaran kepada kita semua untuk menghargai segala pengorbanan baginda untuk umat Islam. Lahirnya baginda bukan dalam keadaan yang serba ada. Sikapnya yang tidak mudah putus asa dalam mencari rezeki serta seseorang yang mempunyai rasa kasih dan cinta yang begitu besar tidak terkira kepada umatnya. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah marah, tidak pernah berdendam walaupun sering dicaci, dihina, diperlakukan secara buruk tetapi hanya diam. Berdasarkan penjelasan yang diutarakan oleh panel kita tadi, memang benar bahawa begitu banyak qudwah hasanah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang boleh diikuti oleh masyarakat supaya dapat membendung kemelut ini daripada terus menjadi barah. Ianya seiring dengan hadis baginda, iaitu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Nabi Muhammad SAW memperkenalkan agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan contoh tauladan dan dari akhlak mulia baginda SAW sendiri.
Baginda Nabi Muhammad SAW juga bukan sahaja berucap dalam hadis-hadisnya tentang kepentingan berakhlak mulia, bahkan mempamerkan sikap yang indah selayaknya dijadikan panduan oleh umat manusia yang bersaksi atas keesaan Tuhan dan kerasulan Baginda SAW. Dari itu, jika kita mengaku sebagai seorang yang beragama dan ingin diiktiraf sebagai umat Nabi Muhammad SAW, perlulah kita fahami inti agama yang sedang kita anti, diterapkan dalam kepribadian kita dan menjadikannya sebagai pegangan hidup kita di muka bumi. Justeru, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Bagaimanakah kepribadian baginda Rasulullah SAW dalam menguruskan rumah tangga dapat diikuti oleh masyarakat bagi mewujudkan sebuah keluarga bahagia dan dapat membanteras masalah perceraian antara suami isteri yang mendorong kepada perpecahan ummah dalam kalangan masyarakat kini. Terima kasih saudari pengerusi atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Sebenarnya, masalah perceraian ini dapat kita atasi jika kita betul-betul memahami dan menghayati peranan setiap pasangan dalam sesebuah rumah tangga. Kerana membina sebuah keluarga yang harmoni dan sejahtera adalah tuntutan Islam. Dan pemahaman ini dapat kita peroleh melalui pembelajaran tentang ilmu fiqh. Bagi umat Islam, mempelajari ilmu fiqh, hukumnya adalah fardu ain dan fardu kifayah. Fiqh Islam menuntun kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat kerana ilmu fiqh melebihi segala ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dikehendaki suatu kebaikan oleh Allah SWT, maka ia diberi pemahaman dalam masalah agama, iaitu ahli fiqh. Dalam ajaran Islam, pernikahan menjadi asas dalam membangunkan rumah tangga. Seterusnya, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai lelaki, isteri daripada jenis kamu sendiri dan supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya dan dijadikannya di antara kamu, suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang yang berfikir. Dan dalam kehidupan Rasulullah SAW terdapat beberapa kisah tauladan dan contoh pengajaran yang ditinggalkan oleh baginda berkenaan kehidupan baginda yang dapat kita jadikan panduan serta ikutan. Maka dengan ini akan saya kongsikan sebahagian daripada bimbingan dan teladan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam hal kehidupan berumah tangga, Rasulullah SAW telah memperlihatkan suatu tauladan yang baik yang boleh dicontohi oleh para suami dalam mengurus rumah tangganya. Sebagai seorang suami, Rasulullah SAW amat bertimbang rasa dan bersedia membantu keluarga baginda, dan banyak kerja yang dilakukan oleh tangan baginda sendiri seperti menjahit, memerah susu kambing, dan apabila baginda hendak makan, baginda hanya makan apa-apa makanan yang terhidang sahaja. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Al-Aswad radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, apakah yang Nabi SAW lakukan ketika berada bersama keluarga? Aisyah menjawab, Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika tiba waktu solat, beliau berdiri dan segera menuju solat. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sangatlah marah kepada suami yang memukul isterinya sebagaimana
memukul hamba abdi. Para suami tidak sewajarnya bertindak sebagai seorang yang keras, seorang yang bengis, yang hanya tahu mengarahkan itu, mengarahkan ini dan hanya mahu semuanya tersedia untuknya tanpa memikirkan suasana rumah tangga yang memerlukan kasih dan saling menolong antara satu sama lain. Sabda baginda, tidakkah seseorang daripada kamu berasa malu untuk memukul isterinya sebagaimana dia memukul hambanya? Di waktu pagi, dipukul isterinya. Kemudian, di waktu malam, ditiduri isterinya pula. Di samping Rasulullah menunjukkan panduan contoh tentang hidup, tolong-menolong serta perasaan kasih sayang terhadap isteri, baginda juga menunjukkan suatu teladan yang baik, khususnya kepada mereka yang mempunyai isteri lebih daripada seorang. Sebagaimana yang diketahui umum, bahawa Rasulullah mempunyai beberapa orang isteri yang terdiri daripada pelbagai peringkat umur. Walau bagaimanapun, baginda tidak pernah sesekali bersifat pilih kasih dalam layanan kasih sayang antara mereka. Masa dan giliran mereka dibahagikan dengan adil serta cukup rapi sekalipun baginda dalam keadaan sakit. Apabila baginda hendak bermusafir, baginda menjalankan undi antara isteri-isterinya dan hanya yang terkena undi sahaja yang berhak bersama dengannya. Menjurus kepada masalah perceraian pada zaman kini, punca kebanyakan masalah perceraian ini banyak berlaku adalah disebabkan ketidaksefahaman antara pasangan setelah mereka berkahwin. Sepatutnya, suami perlulah memahami keadaan isteri yang mungkin sudah penat melakukan tugasan rumah seharian dan tidak membebankan mereka dengan menyuruh melakukan pelbagai kerja rumah yang lain tanpa menghulurkan sebarang pertolongan. Begitu juga dengan isteri. Si isteri juga perlu memahami si suami yang telah penat pulang bekerja dan mungkin tidak semua perkara mereka dapat bantu. Dan tidak eloklah jika si isteri memarahi atau berleter kepada suami disebabkan mereka tidak menolong dalam melakukan kerja-kerja rumah. Pendek kata, perlulah ada toleransi dalam rumah tangga mereka supaya ianya tidak mudah goyah dan runtuh. Walau sebesar apa pun cabaran yang datang. Jika ada masalah atau sebarang kesalahfahaman, suamilah yang seharusnya banyak bersabar dan tidak cepat melting dengan isterinya. Kerana kita tahu bahawa perempuan hanya dikurniakan satu akal dan 9 nafsu, manakala lelaki dikurniakan 9 akal dan 1 nafsu. Perempuan tidak mampu berfikir dengan waras apabila nafsu amarah mengenai mereka. Oleh sebab itulah, para lelaki, yakni para suami ini perlu lebih matang dalam menghadapi masalah sebegini. Sebenarnya, sifat saling memaafkan sangatlah penting dibudayakan kerana setiap rumah tangga dan keluarga sudah pasti berhadapan dengan pelbagai konflik serta dugaan. Sudah terang ragi bersuluhlah, para suami dan isteri perlu berganding bahu bagai aur dengan tebing, saling membantu antara satu sama lain demi meraih kebahagiaan bukan sahaja di dunia, bahkan menuju Jannah Firdausi. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel kedua kita sebentar tadi. Mendengar kepada penerangan yang cukup hebat daripada panel kita tadi, dapat kita sedar bahawa kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW amatlah indah jika dicontohi oleh kita semua. Sesungguhnya, Allah Ta'ala telah memberikan resepi terbaik sebagai ubat dalam membangun rumah tangga yang benar, yakni solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, iaitu dengan meneliti teladan kehidupan Nabi SAW dalam berumah tangga. Kenapa teladan Rasulullah SAW ini begitu penting untuk dicontohi? Kerana sudah terbukti dalam sejarah kehidupan manusia bahawa kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW adalah yang terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia.
Dalam kehidupan rumah tangga baginda, banyak sekali terdapat model tarbiyat yang baik bagi umat manusia dan tetap berlaku sepanjang zaman. Tidak ada sosok kehidupan yang lebih penting dan contoh terbaik di dunia ini yang bisa kita ambil manfaatnya selain dari kehidupan suci rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Kita semua pasti berharap memiliki rumah tangga yang sakinah dan penuh berkah. Rasulullah SAW telah mengajarkan suami bagaimana memuliakan isteri, seperti sabda beliau, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lelaki yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Seterusnya, persoalan terakhir untuk panel kita yang pertama, apakah contoh akhlak dan adab Nabi Muhammad SAW yang merupakan qudwah hasanah yang boleh dicontohi? Terima kasih pengerusi atas soalan yang dilontarkan. Sebagai seorang umat Islam, sewajarnya kita mencontohi akhlak Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah. Antaranya pemurah dan suka menderma. Setiap hari, baginda memastikan setiap dirham yang dimilikinya didermakan kepada fakir miskin. Malah, baginda mencari rezeki sekadar keperluannya sahaja dan yang selebihnya diberikan kepada orang yang berhajat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, beradab ketika makan. Apabila makanan sudah tersedia, baginda membaca doa yang bermaksud dengan nama Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah makanan ini suatu nikmat yang disyukuri sehingga kepada nikmat syurga. Baginda juga tidak suka memakan makanan yang panas kerana sabdanya dalam suatu hadis yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak memberi kita makanan daripada api. Sejukkanlah makanan itu terlebih dahulu. Hadis tersebut jelas menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sentiasa mengamalkan adab-adab ketika makan yang sepatutnya diamalkan oleh orang Muslim. Rasulullah SAW juga menggunakan tangan kanan untuk menyuap makanan dan sentiasa memilih lauk yang terdekat dengannya terlebih dahulu. Makanan yang paling disukai oleh Rasulullah ialah daging dan buah kana, dan minuman yang digemarinya ialah susu kambing. Baginda tidak suka memakan bahagian dalam kambing seperti buah pinggang, pundet air kencing dan daging keras yang tumbuh di bawah kulit kerana sakit. Baginda juga tidak mengambil bawang putih dan bawang besar kerana ia mendatangkan bau yang tidak menyenangkan. Walaupun begitu, baginda tidak pernah merasa jijik terhadap sesuatu makanan itu walaupun baginda tidak menyukainya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, aspek berpakaian Nabi Muhammad SAW, baginda suka memilih pakaian yang berwarna putih. Pakaiannya yang dikenali sebagai jubah menutupi sehingga paras buku lalinya. Baginda mempunyai 2 salinan baju khusus untuk solat Jumaat dan pakaian-pakaian lain untuk hari lain. Baginda suka memakai kopiah di bawah ikatan serbannya. Setiap kali memakai pakaian, baginda memulakannya dari kanan dan membaca doa yang bermaksud, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian untuk menutup auratku dan untuk menghiaskan diri di hadapan orang ramai. Ketika menanggalkan pakaian pula, baginda memulakan dari sebelah kiri. Warga Dewan sekalian, selain menjaga kebersihan dan kekemasan pemakaian, baginda turut menyukai wangi-wangian. Malahan, tubuh baginda sentiasa berbau harum. Malah, ketika berbicara, baginda menggunakan ayat-ayat yang ringkas, padat, lengkap dan mudah difahami oleh orang-orang yang mendengarnya. Selain itu, baginda juga tidak akan bercakap melainkan yang penting dan terdapat keperluan.
Baginda tidak akan meninggikan suara, melainkan untuk menyatakan hal yang benar dan apabila ia berkait hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada yang bertanyakan sesuatu kepadanya, Baginda akan menjawab segala persoalan tersebut dengan jawapan dan nasihat yang mudah diterima serta tidak menyinggung hati. Rakan-rakan sekalian, apabila 2 atau 3 hari Rasulullah SAW tidak melihat salah seorang sahabatnya atau tidak bertemu di mana-mana, Baginda pasti akan bertanya dan mencari mereka. Baginda akan menziarahi ke rumah sahabat tersebut tanpa rasa sombong. Malah, Baginda bersolat, makan dan duduk bersama para sahabat. Hal ini demikian kerana orang-orang mukmin itu seperti bangunan, sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain, juga ibarat satu jasad seperti sabda Baginda yang bermaksud perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih sayang dan kecenderungan jiwa seperti perumpamaan jasad atau tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya, iaitu tidak boleh tidur dan sakit. Hadis riwayat Ahmad, Baihaqi, Muslim. Maka jelaslah di sini bahawa terdapat banyak adab melalui qudwah hasanah yang boleh kita contohi daripada baginda Rasulullah SAW. Sungguh bijak dan petah kata-kata yang diutarakan oleh panel pertama kita tadi. Begitu padat dan jelas penerangannya yang dapat membuka mata masyarakat bahawa baginda Nabi Muhammad SAW sungguh indah dalam segenap segi. Secara kesimpulannya, semua lapisan masyarakat, tidak kira tua maupun muda, perlu didedahkan dengan sirah Nabi Muhammad SAW supaya mereka dapat mengambil iktibar dan mempraktikkan segala perkara yang dilakukan oleh Rasulullah dalam segenap segi. Hal ini dapat mengatasi masalah sosial yang wujud dalam kalangan masyarakat supaya umat Islam dapat hidup dalam keadaan harmoni dan bahagia. Inti agama adalah akhlak yang mulia dan Nabi Muhammad SAW adalah peribadi yang termulia sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan firman-Nya dalam surah Al-Qalam ayat keempat yang bermaksud, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang tinggi. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu juga pernah meriwayatkan ketika ditanya tentang diri baginda SAW dan beliau menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Ungkapan ini menunjukkan betapa sempurnanya akhlak baginda Nabi Muhammad. Seorang sahabat baginda SAW juga pernah mensifatkannya dengan berkata, Rasulullah SAW adalah sebaik-baik manusia pada rupa dan juga sikap. Baginda SAW berpribadi yang lembut, bersantun, rendah hati, murah hati, dermawan, sangat mudah memaafkan dan sentiasa bersabar dalam apa jua situasi. Sifat dan sikap mulia baginda merupakan akhlak yang dididik langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat mereka masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita pada hari ini. Jadi, sebelum kita menunding jari kepada mana-mana pihak, eloklah kita renung-renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita. Kemudi itu agama, peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak,
Esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu alam, saya akhiri forum perdana kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.